Apa yang berlaku kat Mesir kita kena jelas. Ianya isu kudeta, rampasan kuasa daripada presiden yang dilantik secara sah, secara bersih, secara telus, melalui pilihan raya yang bersih oleh rakyat, oleh majoriti rakyat, dan kudeta dilakukan oleh tentera, yang mana kita tahu ramai pihak yang terlibat dalam kudeta ini, sama ada dalam negara Mesir itu sendiri, daripada pihak tentera, pihak keselamatan, saki-baki rejim Mubarak, golongan sosialis, golongan liberal dan pelbagainya, dan juga mendapat dukungan daripada luar seperti Saudi, seperti Israel, seperti UAE dan beberapa lagi mereka punya kepentingan terhadap politik di Mesir itu sendiri. Dan semenjak dilakukan rampasan kuasa ataupun kudeta, memang terdapat kerajaan sementara yang boneka dilantik oleh tentera sendiri yang tidak punya apa-apa kuasa sebenarnya pun, hatta dari kuasa eksekutif maupun daripada kuasa untuk melaksanakan, kerana segala kuasa diletakkan pada tentera, terutamanya selepas pengisytiharan darurat, yang mana hari ini kita lihat pihak tentera berada di atas undang-undang. Mereka boleh melakukan apa saja tanpa mengikuti undang-undang yang ada, kerana perlembagaan yang ada pun telah digantung, dan pihak tentera berkuasa penuh, dan ini mengembalikan Mesir kepada tahun seawal tahun 1954, tahun 1953, yang mana Mesir berada di bawah pemerintahan tentera. Jadi keadaan yang ada pada hari ini lebih teruk daripada keadaan di zaman Mubarak, lebih teruk pada keadaan di zaman Anwar Sadat. Jikalau apa-apa pilihan raya diadakan secara adil dan bersih, referendum dan sebagainya, rakyat ramai yang berpihak kepada arus Islam yang diketuai oleh Ikhwan Muslimin dan beberapa parti Islam yang lain. Jadi ini merupakan tekanan terhadap golongan tentera yang menguasai ekonomi Mesir, golongan saki-baki rejim yang menguasai beberapa kepentingan di dalam negara Mesir itu sendiri. Jadi mereka perlu pastikan bahawa golongan Islamis, terutama Ikhwan Muslimin, tidak akan kembali ke puncak kekuasaan. Dan tambahan lagi bagi Amerika Syarikat dan juga kuncu-kuncunya melihat kekuasaan Ikhwan Muslimin akan memberikan ancaman terhadap kepentingan Amerika itu sendiri, iaitu kepentingan ekonomi dan juga keselamatan Israel. Jadi mereka perlu memastikan bahawa Ikhwan Muslimin sebagai aktor politik tidak akan kembali lagi ke puncak kekuasaan. Jadi apa yang berlaku pada hari ini, kalau kita lihat daripada pengisytiharan darurat, pembunuhan beramai-ramai, pengharaman Ikhwan Muslimin yang akan dilakukan, penangkapan pimpinan-pimpinan tertinggi Ikhwan Muslimin dan juga parti wasat dan juga parti-parti yang menyokong Ikhwan Muslimin, ini adalah sebahagian daripada agenda untuk memastikan bahawa tidak ada lagi arus Islami yang akan naik melalui cara demokrasi, dan tidak ada lagi kuasa yang akan naik di Mesir yang akan merencatkan kepentingan Israel dan kepentingan Amerika dan juga kepentingan tentera dan saki-baki rejim Mubarak itu sendiri. Dia ada dua perkara utama yang mereka ingin capai. Yang pertama sekali ialah untuk melumpuhkan Ikhwan Muslimin itu sendiri. Dan kalau kita lihat, kebanyakan yang ditangkap ialah pimpinan-pimpinan di peringkat teratas dan pimpinan-pimpinan senior. Bagi orang-orang muda, kebanyakan mereka ditembak sewaktu di Rabah ataupun di Nahdah. Jadi dengan sedemikian mereka berharap mereka dapat melumpuhkan Ikhwan Muslimin. Yang keduanya, apabila Ikhwan Muslimin berjaya dilumpuhkan, mereka akan pergi kepada stage kedua, iaitu untuk haramkan Ikhwan Muslimin dan menghapuskannya terus. Dan ini akan diikuti dengan pengharaman parti-parti yang beridentitikan Islam, terutamanya FJP milik Ikhwan itu sendiri. Dan ini untuk menghalang mana-mana parti Islam, terutamanya FJP, terutama Ikhwan Muslimin, memenangi pilihan raya yang mereka bakal adakan. Dan kita tahu pilihan raya yang diadakan merupakan pilihan raya yang sekadar lakonan saja. Dan kalau ada pilihan raya yang akan dianjurkan, sama ada pilihan raya presiden atau pilihan raya parlimen, ianya tidak akan mencerminkan hasrat rakyat seperti mana yang telah berlaku pada tahun 2011 dan 2012, sama ada pilihan raya presiden atau pilihan raya parlimen. Jadi dengan diharamkan Ikhwan, diharamkan FJP dan dilumpuhkan Ikhwan itu sendiri,
mereka berharapkan, iaitu Saki Bakir rejim, tentera dan juga keselamatan dan juga segala kepentingan luar, Ikhwan tidak akan kembali di dalam pesada politik Mesir dan Ikhwan tidak akan dapat menjadi kuasa yang menerajui Mesir itu sendiri. Kerana kita tahu dan mereka tahu, jikalau diadakan sebarang pilihan raya yang bersih dan Ikhwan dibenarkan untuk bertanding, Ikhwan pasti menang lagi. Tapi mereka terlupa bahawa Ikhwan Muslimin, comfort zone mereka ataupun zon selesa mereka ialah apabila mereka diharamkan, apabila mereka berada di bawah tanah, apabila mereka ditekan. Itu comfort zone mereka selama 80 tahun. Dan mereka telah keluar daripada comfort zone apabila berlakunya demokrasi, berlakunya ruang yang bebas untuk mereka terlibat dalam politik. Maksudnya, selagi mana mereka kembalikan Ikhwan ke dalam comfort zone, Ikhwan akan terus berkembang, Ikhwan akan terus hidup. Dan kita tahu bahawa sokongan dan dukungan terhadap Ikhwan semakin meningkat dari hari ke hari selepas berlakunya kudeta dan terutamanya selepas berlakunya pembunuhan beramai-ramai di Raba'ah dan selepas penangkapan pimpinan mereka. Jadi Ikhwan selepas ini akan menjadi lebih kuat daripada Ikhwan sebelum ini.